Okey, seterusnya dalam silibus ada ditekankan tidak balas haloalkane untuk menghasilkan Grignard reagent. Ada satu istilah ataupun nama dia panggil Grignard, Grignard, Grignard reagent. Apakah yang dimaksudkan dengan Grignard reagent? Okey, synthesis of Grignard reagent ArtMGX. So Grignard reagent ni dia ada art, dia ada magnesium, diapit oleh art. The art ni, so magnesium diapit oleh art dan juga X. X ni mewakili halogen. Dia boleh apa-apa halogen lah. Halogen ni adalah halogen daripada haloalkane. Okay, bidirection of haloalkane. Haloalkane yang kita belajar tadi, kita react dengan magnesium metal dan juga anhydrous ether. Jadi kita ambil haloalkane, kita campur dengan magnesium metal, kita masukkan dry ether, dia akan produce ArtMGX. Okey, contohnya kita ada haloalkane. Ni haloalkane. So ada magnesium metal, ada masukkan ether. Ether ni ada tulis situ dry ether lah. Okey, dia akan form ArtMGX. So kat mana position Mg? Mg akan berada di celah ni, Mg. Okay, dia akan masuk antara art dengan X. So letak di tengah. Jangan letak art X, Mg. Ini salah. Dia mesti art, Mg, so baru X balik. Okay, itu dipanggil Grignard reagent ataupun alkyl magnesium halide. Alkyl refer kepada art, magnesium dan juga halide X. Okay, itu ArtMGX. Ingat dengan saja perkataan Grignard reagent, dia dihasilkan oleh haloalkane bersama-sama dengan magnesium dan juga dry ether. Okey, contoh tindak balas dia. Okey, contoh kita ada haloalkane methyl bromide ataupun bromo methane. React dengan magnesium. Okey, ether ni saya suka letak dry ether lah. Okey, dry ether dan apa berlaku, magnesium akan duduk celah ni. Antara C dengan Br. So kita letak CH3, Mg, Br. So gitu cara nak tulis produk dia. Okey, contoh kedua, kita ada bromoethane. Bromoethane react dengan magnesium dan juga dry ether, dia akan form ethane, magnesium bromide. Okey. Yang seterusnya kita ada set butin ni bercabang. So tak ada masalah bercabang. Kita fokus kepada CX. So dia akan masuk kepada CX. So kita akan letak dekat C, Mg, Cl. Okey, itu cara nak hasilkan Grignard reagent. Okey, seterusnya daripada Grignard reagent, tadi kita belajar macam mana nak hasilkan Grignard reagent. So daripada Grignard reagent, kita akan further reaction. Kita akan lakukan tindak balas seterusnya. Okey. Okey, ini adalah RMGX campur dengan Grignard reagent. Okey, tindak balas seterusnya kita akan sambung. Okey, use of Grignard reagent. Apakah kegunaan Grignard reagent yang kita buat tadi, RMGX? Okey, dia guna untuk menghasilkan 3 perkara. Okey, yang pertama, dia digunakan untuk menghasilkan alkana. Kamu tengok ada alkana ni. Alkana yang kita bincang dalam chapter 5. Okey, dia boleh datang daripada Grignard reagent. Jadi menggunakan Grignard reagent dan kita lalukan air berasid. Kita panggil kita boleh panggilkan hydrolysis. Masukkan air berasid, automatically dia akan bertukar kepada alkana. Okey, yang kedua, kita masukkan ether, kita masukkan RC double bond OR, kita masukkan air. Jadi kita akan masukkan 2 step ni, dia akan form alkohol. Okey, yang ketiga, kita masukkan carbon dioxide dan follow dengan air, dia akan form carboxylic acid. Kita akan tengok detail lah. Jadi function ataupun kegunaan Grignard reagent ada 3 lah. Yang pertama, untuk menghasilkan alkana. Ini. Yang kedua, untuk menghasilkan alkohol.
Yang ketiga untuk menghasilkan carboxylic acid. Okey, so kita akan tengok contoh satu demi satu supaya kamu jelas. Okey, ini dia buat secara secara mind map. Okey, kita ada Grignard reagent. Okey. Tadi saya kata kita masukkan air berasid, kita letak H3O+ dekat arrow. So kita akan dapat alkana. Okey, kita masukkan carbon dioxide dan juga kita lalukan air berasid, tapi kena ada 1 2. Maksudnya 1 2 ni wajib. 1 2 tu menunjukkan bahawa tindak balas tu tak boleh buat serentak. Dia kena buat satu dulu, masukkan carbon dioxide, lepas selesai baru boleh kita masukkan air berasid. Kita akan produce carboxylic acid, iaitu R C double bond O OH ataupun formula dia R C double bond O OH. Okey, yang ketiga, penghasilan alkohol. Tadi kita kata Grignard digunakan untuk menghasilkan alkohol. Jadi, alkohol yang dihasilkan kita boleh asingkan mengikut kelas. Kita boleh menghasilkan primary alkohol, secondary alkohol, tertiary alkohol. Cara dia adalah untuk menghasilkan primary alkohol, kita kena masukkan metanal sahaja. Metanal dengan ether, metanal ni adalah karbon yang ada double bond O dan dia ada H lah. Satu karbon mid. Okey, satu, lepas tu dua, kita buat hydrolysis. Dia akan produce primary alcohol. Okey, kalau nak secondary alcohol, kita kena guna aldehyde. Aldehyde ni dia ada R, lepas tu dia ada C double bond O, H. C double bond O dia ada H. Jadi aldehyde sama, satu masukkan aldehyde. Kedua, kita buat hydrolysis dengan air, kita akan produce secondary alcohol. Kita dapat alkohol. Alkohol ni ada dua cabang. Kalau guna metanal, alkohol tu ada satu cabang R, iaitu primary. Okay, ini adalah secondary. Okay, dan yang ketiga, macam mana nak hasilkan tertiary alkohol? Kita akan guna keton. Satu ni kita masukkan keton. Sebab keton, dia bawa dua R. Satu R, dua R. Okay, so gabung dengan RMDX. So kita akan dapat keton dia bawa satu R, dua R, campur dengan R daripada Grignard, kita akan produce tertiary alcohol. Okey. Tu cara nak hasilkan primary alcohol guna metanal, secondary alcohol guna aldehyde, tertiary alcohol guna keton. Okey, manakala alkana kita just tambah air ataupun hydrolysis dengan air saja. Manakala carboxylic kita hydrolysis dengan menggunakan carbon dioxide, lepas tu followed by air. Okey, ni dah bagi contoh tindak balas penghasilan alkana. Kita tengok sini lebih jelas lah. Apabila kita tengok ada compound yang sebenar yang digunakan. Okey, so contoh kita ada bromoethane. Ini bromoethane campur magnesium dengan dry ether. Saya kata tadi magnesium akan masuk di celah-celah ni, dia akan form MgBr kat situ. Okey, jadi untuk menghasilkan alkana, kita just letakkan H3O+ saja. Tak perlu tambah benda lain. Masukkan H3O+ dekat arrow, automatically dia akan produce ethane. Dia akan produce ethane dan karbon ni dia ikut karbon yang ada dekat sini. Kalau sini ada ethane, dia akan produce ethane. Kalau sini ada butane, dia akan produce butane. Sebab bilangan karbon ni datang daripada yang asal, iaitu daripada haloalkane. Okey, contoh kedua. So kita ada sini kita ada 3 karbon, ada chlorine di situ iaitu 2 fluoropropane. Okey, sama tambah magnesium dengan dry ether. Magnesium akan masuk celah ni, dia akan form MgCl. Okey, dan kita buat hydrolysis dengan air. So kita akan produce 3 karbon. Okay, apa karbon dia? Dia akan form propane. Okey, itu adalah untuk menghasilkan alkana. Senang saja. Ada 2 langkah. Langkah pertama, hasilkan Grignard reagent. Langkah kedua, kita masukkan air dalam keadaan berasid. Dia akan produce alkana.
Okey, yang kedua, macam mana nak hasilkan primary alcohol? Tadi kita bincang primary alcohol. First, macam biasa, kita tambah magnesium diether. Magnesium akan masuk di celah ni, dia akan form NaGCl. Okey, dan step yang seterusnya, kita tambah yang ni. Yang ni adalah metanal. Carbon double bond O ada 2H. Dia metanal ni maksudnya satu carbon dan ni adalah satu. Step kedua, kita akan buat hidrolisis. So, bila buat hidrolisis, automatically carbon ni dia akan terima OH. Carbon ni dia akan terima carbon, manakala O akan terima H. Kalau kamu perhatikan, yang kotak ni, yang sekotak ni adalah karbon yang asal. Karbon asal datang daripada Grignard ataupun daripada haloalkane. Manakala yang bulat warna merah ni datang daripada benda yang kita tambah dekat step kedua, iaitu metanal. Kita tambah satu karbon, jadi kita tambah satu karbon di sini. Dan karbon inilah yang akan menghasilkan alkohol. Kenapa alkohol tu alkohol primer? Sebab sifat dia adalah karbon ni dia akan ada satu cabang karbon, iaitu dia akan dapat primary. Yang ni cabang. Yang lainnya adalah hidrogen. Okey. Kita tengok yang kedua. Okey, dengan menggunakan haloalkane sama, magnesium masuk sini dapat Grignard reagent. Okey, so karbon asal adalah satu karbon. Okey, dia campur dengan aldehyde. Aldehyde ni dia ada cabang karbon dan dia ada H. Okey, dan dia follow by hidrolisis. Jadi, karbon asal sama macam tadi, dia akan terima karbon yang aldehyde. Dia akan attach kepada karbon aldehyde dan karbon aldehyde akan hasilkan alkohol. Jadi, karbon aldehyde dia dah bawa satu cabang metil. Dia dah ada satu cabang metil sambung dengan satu cabang yang hasil daripada Grignard. Okey, dan dia akan produce alkohol. Jadi alkohol dia akan jadi secondary sebab ada dua cabang alkyl. Cabang pertama daripada yang asal dia. Yang asal. Okey, cabang kedua datang daripada Grignard reagent. Jadi dia akan dapat dua cabang, sebab itulah masuk kategori secondary alkohol. Okey, untuk tertiary. So macam mana tertiary ni boleh terhasil? Okey, so Grignard dia bawa dua karbon, contoh sini dia bawa dua karbon. Okey, manakala keton, karbon keton ni dia bawa dua cabang. Kita tahu keton ni dia ada dua karbon diapit oleh dua karbon. Kita ni ada karbon belah kanan, dia ada karbon belah kiri. Jadi bila bergabung dengan Grignard, ini tempat dia bergabung, karbon ni dia ada karbon asal belah kanan, dia ada karbon asal belah kiri dan dia sambung dengan Grignard. Karbon ketiga ni lah Grignard sini. Jadi dia akan ada 1, 2, 3. Jadi dia akan form tertiary. So karbon ni adalah tertiary dan keton dia akan ubah kepada OH. So ingat di nabalah ni sama ada keton ataupun aldehyde ataupun metanal. Okey, dia ada carbon double bond O. So carbon double bond O dia apabila bergabung dia akan produce OH. Carbon double bond O ni bila bergabung dia akan produce OH. Sama juga dengan keton. So carbon double bond O bila bergabung dia akan produce OH. Jadi dia akan produce alkohol. Okey, cuma beza dia karbon alkohol attach pada satu karbon primary, kalau attach kepada dua karbon secondary, kalau attach kepada tiga karbon dia akan form tertiary. Macam ni tertiary alkohol. Okey, ini untuk alkohol. Jadi alkohol dia pecah kepada tiga. Jadi saya kata ada tiga kegunaan. Pertama untuk menghasilkan alkana, kedua untuk menghasilkan carboxylic acid, yang ketiga untuk menghasilkan alkohol. Jadi alkohol ni
pecah kepada 3 mengikut kelas, primary, secondary and tertiary. Okey, dan yang terakhir, macam mana nak hasilkan carboxylic acid? Okey, kita ada haloalkane, nama dia adalah chloroethane. Okey, magnesium reactor, so magnesium akan masuk celah ni, dia akan form MgCl dan dia akan masukkan carbon dioxide. So ingat carboxylic, dia akan guna carbon dioxide dan juga hidrolisis air. So masuk carbon dioxide akan replace tempat ni. Dia akan masuk di sini dan selepas dihidrolisis dia akan produce COOH. Jadi karbon asal ada 2. Ini ada 2. Dan tambah carbon dioxide ada 1. So dia akan form 3 karbon. Okey, dan nama dia adalah 1, 2, 3 iaitu propanoic acid. Itu simple saja. Jadi karbon yang haloalkane dia akan menghasilkan Grignard reagent. Jadi karbon tu dia akan buang MgCl, dia akan keluar dan diganti dengan CO2. CO2 ni akan masuk dan CO2 akan masuk setelah dihidrolisis dia akan produce COOH. Dia tak akan produce CO2, dia akan produce C double bond OH iaitu carboxyl group. Carboxyl group ni adalah carboxylic acid lah. Okey, ni adalah penghasilan carboxylic. So senang saja carboxylic. Macam alkana lah. Dia hanya mengalami hidrolisis dengan air sahaja.